Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. And first thing first, saya terangkan dulu kenapa kita buat sharing. Ya. Okay, sharing ni sebenarnya adalah untuk you all share apa yang you all dapati selepas kita dah separuh jalan dalam program Culture of Champion ni. Ya. Ini bukan sesi audit ke nak sesi apa. Ini just purely sharing. Ya, nak melihat tentang sama ada you all orang kata apa, sama ada you all nampak apa yang you all dapat lah, ya. Dan itu saja, ya. Dan bila kita sebut pasal sharing ni, kita tak katakan your assignment mesti siap, ya. Even nanti pun towards the end pun I tak katakan benda tu boleh siap, ya. Tapi benda tu boleh diteruskan, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita akan jemput MD, ya, Cik Nick kita untuk turut serta dan juga all the GM-GM yang berkenaan dan juga mentor-mentor yang berkenaan untuk setiap kumpulan. Ya. Jadi di sana nanti kita akan ada perbualan lah. Ya. Itu yang pertama. Itu yang kita akan buat. Yang keduanya, jangka masa untuk sharing ni, satu kumpulan 1 jam. Saya show setengah jam saja untuk presentation, manakala setengah jam lagi untuk Q&A. Ya, mungkin ada, saya rasa lah the management dia nak mungkin discuss lebih lanjut tentang assignment you all dan sebagainya. Ya, jadi macam tu. Ya. Okey, dan semalam saya diberitahu oleh Cik Hasrin kita yang dia nak buat this sharing pada 11 bulan 11. I think about dekat sebulan lagi sekarang lah. Hari ini 16 kan. Lebih kurang 3 minggu lagi sekarang. Ya. Jadi sharing tu akan buat 11 hari bulan dan insyaAllah belah pagi. Dan kemudian kita akan teruskan dengan modul yang ketiga pada 12 dan 13. Jadi sebab kita tak nak ambil masa banyak you all, jadi banyak sangat. Jadi kita buat macam tu terus. Jadi dalam kata lain, mulai dari hari ini hingga katakanlah 11 hari bulan ke ataupun 1 week before 11 hari bulan tu, kita boleh buat coaching. Nanti kita boleh bincang setelah baliklah, tentukan bila you all nak buat coaching. Kita buat coaching macam tu. Ya. Sure saya kalau nak buat coaching ni, lagi cepat lagi bagus. At least you all boleh ambil peluang untuk masa coaching tu tanya dengan saya lebih lanjut tentang macam mana buat sharing, apa-apa lagi soalannya. Jadi tak ada orang kata buang masa di sana. Ya. Okey, apa yang kita nak share dalam masa setengah jam ke macam mana yang you all nak buat tu, mari saya share dia punya template tu hari yang saya share. Saya terangkan apa yang kita expect yang you kena present untuk setiap template tu nanti. Tapi before that, ada sebarang soalan ke? Ada sesiapa nak tanya ke yang mungkin tak clear ke before I start the briefing on the slide? Anyone? Semua okey? Semua okey ya? Kalau nak cakap boleh on you punya unmute ya. Okey, silakan. Azim ya? Azim nak cakap ke? Dia nampak macam bukan. Anyone? Azim. Okay. You okay? Okay. Ingatkan nak cakap tadi. Tengah test features. Okay, tak apa. It's okay. Ya. Okay, mari saya share the share screen ya. Apa yang saya nak share. Sekejap ya. Mana dia? Hold on. Okay, yang ini. Okay, nampak ya? Okay, mari saya buat kat slide. Okay, kalau you tengok kat sini, muka pertama ni, ini biasalah. Katakan grup 1, grup X ya. Grup 1 gantikan dia punya ni. Apa dia, Syazwan? Is creating meeting summary with AI companion. Enable ya. Enable je lah ya. Okay, teman-teman. Ya. Okay, kalau you tengok sini, grup 1, nama grup apa ni, Kaizen. Tu you ambil lah gambar you 4 orang. You tampak kat sini. Nama tak payah nama penuh lah. Nama yang kita panggil dalam kelas pun cukup lah. Syazwan. Ya. Jadi, ini muka pertama. Ya. Jadi, di sini, masa you present nanti, saya expect macam you kenalkan di grup 1. You boleh rantik lah juru cakap. Ya.
Dan saya sure kan sepanjang cerita ni tak semestinya you macam semua orang kena bercakap, ya. You boleh lantik jurucakap kumpulan ke terpulang pada you. Tapi kalau nak cakap semua pun tak ada masalah, ya. Terpulang, ya. Jadi ini muka pertama ni tak ada masalah kot, ya. Ini kuat clear cut, ya. Ini je nak kenalkan pada hadirin. Okey, kemudian, ya. Okey, tak ada apa, ya. Okey, muka surat kedua, kalau you tengok di sini pula, apa yang saya minta di sini, ya. Saya katakan Iskandar. Apa saya minta, kita ada 4 orang satu kumpulan kan. Jadi apa saya minta di sini, katakan Iskandar, masa dia mula-mula join program ni, dia nak menilai diri dia, where are you in your career? Katakan Iskandar, katakan do enjoy dia kelas, katakan dia bawa 40%. Lepas tu kemudian do you know apa yang dia nak, katakan 40% juga. Jadi dia tanda kat sini. Nampak? Contoh, ya. Dia tanda kat cursor saya ni. Lepas 2 minggu, lepas separuh jalan ni, ada tak peningkatan pada Iskandar sama dari segi titik ni? Mungkin titik dia dah bergerak, mungkin dah katakan dekat tengah-tengah ni pula. Kat sini pula. Ya. Jadi kan apa yang saya minta ialah untuk Iskandar, dia buat satu titik dekat 40-40 ni, kemudian satu lagi titik katakan 20-20 kat belah sini. Kemudian titik tu disambungkan, kan? Kemudian disambungkan dan atas garisan tu nama Iskandar. Faham maksud saya? Saya bagi contoh lah, saya lukiskan, ya. Supaya nampak jelas, ya. Katakanlah saya bagi titik kat sini, mana dia punya titik ni, katakan titik ni, katakan Iskandar, katakan 40-40. Asalnya kat sini masa mula join. Ya. Kemudian katakan lepas dah separuh jalan ni, Iskandar mungkin dia menilai balik lepas separuh jalan ni, mungkin dia tengok sekarang lepas melalui program ni, dia rasa adakah dia suka kerja dia, dia kata dia suka. Pada masa sama, adakah dia mula tahu apa yang dia nak, dia kata dia yes, jadikan 40, jadi letak kat situ. Ya. Kemudian ambil satu garisan, sambungkan dari titik ni ke sambung titik ni, kemudian tulis nama Iskandar kat atas tu, katakan home, katakan tulis nama Iskandar kat sini. Okey. Jadi katakan Iskandar, saya katakan contohnya, saya kecilkan sikit nama dia. Saya tuliskan di sini, bold contohnya kan. Ni, kemudian tuliskan dekat sini nama Iskandar. Jadi kalau ada 4 orang satu kelas dalam satu kumpulan, saya syorkan, saya letakkan 4 garisan macam ni lah. Boleh, ya, Iskandar? Yang lain? Saya nak tak macam ni, ya. Jadi ini before, ini after. Jadi letakkan ini masa mula, ini masa apa orang kata, masa sekarang lah, lepas 2 minggu. Jadi saya syorkan kita buat anak panah supaya nampak jelas, ya. Jadi kita contohnya daripada titik tu kita pergi ke titik sana. Jangan kecilkan sikit supaya nampak. Home, apa tadi, shape outline, katakan dia punya dash, arrow, katakan macam tu. Dia macam tu. Jadi kita tahu, ini masa mula, ini masa dia punya dah lepas separuh jalan. Dia macam tu. Okey, saya rasa benda tu kuat, jelas, ya. Okey, dan yang tu. Jadi ini yang Cik Mia, saya. dia punya progression tu nak kena bagi tahu ke sebab ke apa ke just tunjuk progression je. Yang macam ni cukup lah. Boleh? Oh, maksudnya tak payahlah bagi tahu reason apa benda semua. Nanti kalau dia orang tanya, itu pandai-pandai lah you jawab, kan? Kenapa berubah ke, kan? Jadi kita nak, jadi kalau ada 4 orang ke 2 orang ke 3 orang dalam satu kumpulan, terpulang tu mesti ada tunjuk masing-masing. Atas satu kumpulan satu ni, bukan satu orang satu ni, ya. Satu kumpulan satu benda ni. So far okey? Azim? Okey. Okey. Ini yang pertama. Kalau ada soalan boleh tanya, stop je saya akan beritahu, ya. Okey, kemudian yang kedua ni pula, lepas ini muka surat 3, kita katakan saya ni yang present, saya kata dalam program Kacau Champion ni, kita telah definekan leadership sebagai GP ni.
Macam ni. Kalau nak terangkan, terangkanlah. Terpulang pada masing-masing. Ya. Dan kita katakan juga untuk kita betul-betul memahami leadership ni atau membina kemahiran untuk memimpin ni, kita telah meletakkan satu assignment yang kita guna pakaikan sebagai platform untuk kita memahirkan kepimpinan kita. Dan leadership dan yang berikut ini adalah penerangan tentang tentang assignment tersebut dengan menggunakan pakai alat-alat ataupun tools ya yang telah kita pelajari menerusi Culture of Champions. Something like that. Ya. Jadi dari situ langkah berikutnya ialah kita akan terus pergi kepada SciPac. Master kelas itu hari saya tak terangkan benda ni kan. Table ni tak ada kan. Tapi kita dah ceritakan bagaimana nak guna SciPac. Okey, untuk guna SciPac ni, saya go quickly ya. Kalau tak tahu, kalau tak jelas nanti boleh tanya saya during coaching ya. Okey, you tengok bila buat coaching ni, target audience siapa? Target audience ni is your customer. Customer untuk assignment you. Dan goal you dengan customer tu apa? Kalau goal ini saya syorkan supaya lebih mudah, goal you adalah you sebutkan begini. Nak bagi value proposition yang untuk assignment you kepada dia. Menerusi you punya service, menerusi service you. Sebab tak ada produk kan. Okey, saya ulang mula. Goal dia apa? Beritahu the value proposition of your assignment yang you nak sampaikan kepada the audience tu, which is your customer. Cukup menerusi you punya service ataupun produk lah terpulang ya. Jadi itu goal dia. Ya. Kemudian kalau kita tengok di sini kita punya assignment tu sebenarnya penerangan tentang assignment kita tu berlaku dekat position. Ya, to address the compilation, we propose that our following assignment to be considered. Maksudnya yang assignment you tengah buat sekarang lah. Ya. Jadi sebelum you sampai ke position, kita nampak ada SCI kan. Kita ingat tak itu hari saya dah terangkan sebenarnya apa situasi yang kita nak fokuskan yang bersangkutan dengan kita punya assignment tu. Ya. Jadi sebagai contoh, katakanlah tadi positionnya adalah macam sekitar assignment kita macam kumpulan 2 yang saya ingat dia punya service nak buat branding kan. Jadi jadi patah balik branding tu penerangannya dekat position, kemudian dia punya situasinya apa yang menyebabkan kita nak buat projek branding. Sebagai contoh situasi kata TCI sekarang ni sedang berdepan dengan banyak orang kata competition dan sebagainya, dan kita perlu nampakkan TCI ni visible di kalangan marhain, di kalangan kita punya customer lah. Itu situasi dia. Dan atas sebab tu kita kata kita nak hebahkan tentang TCI melalui media sosial. Itu situasi. Complicationnya apa? Complication sekarang kita tidak ada satu penerangan, satu kaedah macam mana kita nak ketengahkan TCI di media sosial. Itu komplikasinya. Impactnya apa? Contohnya TCI tidak dikenali ataupun lepas tu mungkin akan hilang market dan sebagainya. Maka atas sebab tu posisinya apa? Masa ni terangkan your assignment. Assignment you adalah untuk buat branding bagi menangani masalah complication di atas. Itu position dia. Jadi bila dah sebut position dan actionnya adalah kita minta supaya pihak pengurusan untuk orang kata untuk mempertimbangkan kalau kan you nak minta bajet ke apa ke tentang this particular assignment, katakan you nak beli barang ke apa ke, tak tahu, terpulang pada you, ikut nanti kita tengok balik you punya BF, business model canvas. Contohnya you nak minta bajet, katakan untuk buat ni perlukan bajet daripada ni. Jadi gunakan sesi ini sebagai sesi pitching you all untuk dapat bajet. Sebab tiga-tiga assignment ni saya nampak perlukan bajet, perlukan bantuan. Action ni minta kat diorang. Jangan tak minta. Ini peluang keemasan untuk you minta. Ya? Jadi kemudian benefit tu apa pula? Bagi tahu dengan audience, kalau dia luluskan bajet ni, maka benefitnya apa yang akan dapat? Benefitnya katakan bila benda dilaksanakan nanti,
TCI akan mampu menangani impak yang dekat atas ni, dan kemudiannya kita boleh mampu kita boleh mampu untuk tangani komplikasi yang dinyatakan di atas. Whatever lah, macam saya terangkan tempoh hari. Jadi ini nak menceritakan pada audience kita tentang projek assignment yang kita buat, dan juga pada sini juga masa dekat action tu peluang you untuk minta bajet. Jadi saya nak tengok di sini tuan-tuan dan puan, ini peluang you macam mana you nak test diri you bila you nak buat presentation dalam dekat board level ke nanti whatever lah. Ini masa untuk you practice, ya. Gunakan SIPAP ni. Ikut aturan SIPAP ni. Okey. Itu tentang this borang SIPAP. Okey, sebelum saya teruskan, ada apa-apa soalan tentang borang SIPAP tak? So far, ada ke? Clear good, ya? Okey, I think semua clear. Okey, langkah berikutnya lepas borang ni, lepas ni kita akan fokus kepada position. Beritahu dengan audience, katakan berikut adalah detail tentang assignment yang kami sedang lakukan. Okey, yang pertama, terangkan you punya assignment gunakan 5W1H. Sebagai contoh tadi, what, apa dia? Branding tadi yang saya sebutkan tadi. Terangkan branding, whatever. Kemudian terangkan why branding dilakukan. Why project ni kena lakukan. Terangkan why dia. Dan why ni boleh sama dengan ni tau. Dengan cerita Kak Lee tadi. Yang menerangkan bagaimana projek ni nak menyelesaikan komplikasi yang dalam borang SIPAP ni. Dekat why ni. Sepatutnya sama. Tak boleh beza. Ya. Kemudian who yang terlibat. Who yang terlibat ni macam kita bincang tempoh hari lah. Siapa timnya. Siapa dia punya key partner. Siapa you punya key you punya customer ni siapa, cerita-cerita dalam BMC tu yang berkenaan masuk kat sini, ya. Kemudian when, ada jangka masa ke, mula bila, tamat bila, kalau ada, ya. Kalau tak ada pun you bagi some guesstimate dia, tarikh mula, tarikh akhir, ya. Where, kat mana berlaku? Of course dekat TCI dan dalam media masa dan sebagainya, ya. How much? How much nanti kalau you perlu elaborate kan you punya dekat action ni, apa yang action ni perlu diambil tindakan oleh audience you, detailnya tulis kat sini, kurang lebih. Tak, berapa bajet yang diperlukan, kan? Dan macam mana you akan laksanakan benda ni, tak payah detail, bagi dalam bullet point. Mungkin dalam 6 bullet point untuk how much tu mungkin beritahu dalam bentuk RM berapa you perlukan, kan? Dan kalau you rasa you nak impresskan lagi audience you, mungkin nak tahu, katakan you perlukan 10,000, tunjukkanlah slide pandang, berapa 10,000. Mungkin nak beli barang ini sekian-sekian dan sebagainya, pecahan ni. Ya? Tak payah detail, bagi slide pandang cukup. Okey, ini tentang borang 5W1H. Ya? Okey, lepas habis borang 5W1H, sekarang ni kita nak tunjukkan di sini pula, ini pun borang ni saya rasa kita tak bincang dalam kelas lagi kan, sebab ini sebenarnya saya nak cerita dalam leadership mindset nanti, ya. Tapi sebabkan ini sebab kita GP pun kita dah belajar juga sebenarnya, ya. Jadi apa yang saya minta kat latihan sini ialah kalau you tengok di sini, setiap kumpulan, balik kata kumpulan 2 tadi, branding tadi, assignment yang apa? Tulis branding. Tulis whatever nama assignment you. Kemudian apa goal masa you nak menetapkan goal assignment ni, apakah antara challenges yang dihadapi oleh kumpulan 2? Buatlah dalam bullet point 3, jangan banyak-banyak, jangan tulis karangan. Kalau boleh setiap goal, plan, engage, execute ni saya katakan paling banyak 3, setiap satu cukup. Goal 3 bullet, plan 3 bullet, engage 3 bullet, execute 3 bullet. Cukup, tak payah you nak terlalu detail. Saya tak expect you detail. Sebab saya nak tengok di sini ialah short and sweet. Ya, dan dia betul-betul mewakili apa masalah you hadapi. Jadi contoh dekat goal, apakah challenge you hadapi masa nak letakkan assignment? Contoh yang pertama, sebagai contoh, kita tak sure dia punya scope kerja macam mana. Nombor 2, kita tak sure apa sebenarnya kita nak media sosial mana yang kita nak target dan sebagainya. Plan, apa masalah dalam merancang? Contohnya kita rasa kita tak ada orang yang berkenaan, subjek mata expert tidak ada dalam ni. Nombor 2, apa lagi yang merancang? Kita tak ada pengalaman dalam merancang buat assignment macam ni. Something like that lah. You tahulah. Kita dah bincang panjang lebar ni.
Dalam engagement ni, dengan siapa yang masalah dengan engagement? 3 orang, top 3. Tak payah tulis panjang-panjang. Execute. Apa masalah execute? Contohnya, masing-masing sibuk dengan hal masing-masing dan sebagainya. Kerja hakiki dan sebagainya. Contohlah. Namekan 3 saja. Ya. Dan elok juga saya rasa bila you senaraikan all these challenges, you beritahu juga macam mana you tangani challenges tersebut. Saya minta orang kata senaraikan dia punya challenges, betul. Tetapi saya rasa elok juga ceritakan juga how you go about tangani the challenges. Jadi kalau macam tu, saya betulkan sikit borang ni ya. Saya lupa nak tulis lagi. Challenges, saya tulis solution. Macam mana you hadapi benda lah tu. Ya, okey. Ini yang saya minta. Jadi sebab apa? Management kena ingat ya, dia tak suka kita cerita pasal masalah je. Dia nak juga kita tahu bagaimana kita cari solution untuk tangani the challenges. Jadi saya tambah perkataan solution di sana. Saya minta maaf, saya terlupa sebelum ni. Okey, ini adalah borang nak menunjukkan kepada audience bahawa you menggunakan pakai framework GP dalam you menyusuri your punya assignment. So far ada soalan ke? Tak ada kot ya. Buat clear cut ya. Nanti kalau ada soalan nanti you just tanya je. Tak payah tunggu saya. Ya. Sebab kita masa pun tak lama ni. Jadi you tanya je saya nanti. Okey. Ini borang challenge solution. Yang berikutnya ialah borang apa orang kata VUCA tentang assignment you. Kalau you masih ingat ini borang yang pertama kita guna dalam introduction tempoh hari. Jadi you nampak tak perkataan belah kanan atas? Ada perkataan situational analysis. Nampak tak? Okey, dalam kita punya culture of champion ni, kalau you perhati tu betul, VUCA ni boleh kita gunakan juga untuk untuk kita melihat keadaan situasi kita. Itu situation analysis yang pertama. Dan juga yang kedua, kita punya SWOT ni pun pula juga merupakan alat untuk kita buat analisis situasi kita. Jadi sebenarnya so far kalau you tanya saya dah, kita ada 2 alat yang boleh kita gunakan untuk lakukan situation analysis. Yang pertama dan yang kedua. Ya, jadi ini kalau you ingat sebelum ni saya kata sebelum kita buat business model canvas, kita kena lakukan analisa situasi keadaan kita. Jadi yang pertama kita gunakan VUCA, yang kedua kita gunakan gunakan SWOT. Nampak? Ini dia punya situasi alat yang digunakan. Jadi situation analysis tak payah saya terangkan, you all pun dah sedia maklum. Boleh ni ya. Dan nombor 2 pun ni pun saya dah terang panjang lebar tu hari, tak payah saya terangkan. Hanya saya nak beritahu, katakanlah konten dekat VUCA ni ada sama dekat SWOT. Kalau itulah pertanyaannya, tak kisah, tak apa. Kalau ada sama tak apa. Yang pentingnya kita gunakan alat berbeza ni, kita nak melihat masalah kita ni dari sudut pandang satu daripada VUCA, satu lagi sudut pandang SWOT. Jadi kalau macam ni kan, kalau ini katakan kita punya projek, SWOT yang pertama tu kita tengok dari sini, yang nombor 2 tu kita tengok dari sini. Jawapan mungkin sama, tak apa. Tetapi sudut pandang berbeza ni kemungkinan akan mendedahkan kepada kita perkara yang kita tak nampak dalam alat yang pertama dan begitu juga sebaliknya. Jadi tak apa ya, itu yang saya maksudkan. Okey, lepas kita lakukan situasi analisis tentang kita punya assignment, langkah berikutnya of course lah masa kita untuk merancang kita punya business model canvas. Saya kena ingatkan balik ya, whatever yang you jumpa dekat VUCA ni, maklumat daripada VUCA ni, maklumat daripada SWOT ini, yang mana berkenaan, you boleh masukkan ke dalam you punya business model canvas. Sama ada dalam bentuk key activities ke, dekat key partners ke, atau kat mana, terpulang pada masing-masing. Tapi kena tunjukkan yang you guna you transfer maklumat-maklumat yang berkenaan daripada SWOT dan VUCA ke dalam BMC. Jadi bukanlah kita buat situation analysis daripada tak guna apa, tinggal dia kan.
Lepas tu dekat BMC kita tak consider. Jadi kita perlu lakukan tersebut. Ya. Jadi macam biasa, daripada sini nanti semua dah clear, kita baru je habis tu hari. Lengkapkan BMC masing-masing. Dan sure saya ialah ya, dalam BMC ni, sebab ini bukan, projek kita belum siap. Itu kena ingat ya. Jadi saya tak expect you tunjukkan BMC yang lengkap. Maksudnya mungkin ada benda lagi yang you belum buat lagi dan belum di-consider lagi. Jadi jangan khawatir supaya BMC you ni macam dah siap. Bagi saya ini hanya perancangan saja. Jadi you bubuhlah dalam bentuk bullet point ke, mungkin sekali lagi you bubuh dalam bullet point saja. Jangan banyak sampai tak nampak. Paling banyak pun 6 lah satu benda ni. Sebab detail dia kat mana? Dalam you punya minutes of meeting. Ambil yang mana berkenaan saja. Especially kalau di sini you nak gunakan BMC nanti untuk dapat bajet key resources, katakan you nak bajet, katakan cost tu dikatakan dia perlukan 10,000. Jadi BMC ni is a very orang kata apa, satu perkara yang nak tunjukkan lebih detail mengapa you perlukan 10,000. Nanti you can nampak dekat BMC ni. Ini cara kita nak convince orang supaya bagi bajet kat kita. Something like that. Ya. Okey. Lepas tu, borang-borang berikutnya adalah borang-borang yang ada dalam business model canvas. Kalau kita masih ingat, yang pertama kita terangkan customer persona kita. Ini dekat ruangan nombor 1 ni. Ya. Lepas tu, ini tak payah cerita. Kita dah cerita itu hari. Ya. Kemudian kita cerita pasal value position kita. Ini pun saya dah cerita tempoh hari, tak payah kita ceritakan. Ya. Jadi kemudian kita ada, kalau katakan ada option yang you nak buat, katakan you ada alternatif ke, jadi nak emphasize mengapa you pilih alternatif yang itu berbanding yang lain-lain, macam saya cerita tempoh hari, gunakanlah benefit analysis. Tapi kalau you rasa tak perlu nak pilih, jadi you boleh drop this benefit analysis, tak perlu pakai. Ya, jadi terpulang pada you lah untuk pilih value position ni. Kalau you rasa perlu, mungkin you ada keluarkan 3 atau 4 value proposition dan you tak tahu mana satu nak pilih, gunakan this benefit analysis. Kalau rasa tak perlu, tak payah guna benefit analysis. Kalau katalah you ada satu je, straight away you buat, tak payah buat benefit analysis. Okey, itu benefit analysis untuk value proposition. Ini untuk 3 dengan 4 untuk channel dan juga customer relationship. Itu mungkin kita dah bincang ya. You nyatakan di sini apakah channel dan juga customer relationship yang you akan pakai ya. Dan benda-benda ni kan saya cakap terus terang ya. You boleh kalau ada masalah kita bincang lanjut dalam coaching kita yang akan datang. Begitu juga di sini listkan benefit ini dekat nombor 5 ya dalam business model canvas. Apa benefit yang kumpulan you dapat dan elaborate sikit apa maksud benefit you dapat. Contohnya pengalaman, networking, dapat ilmu dan sebagainya. Ya, ini you punya ni. Ya, dan kemudian last kali ini adalah borang minutes of meeting. Ini detail. Whatever yang you tengah buat sekarang ni, saya punya sure list out all the activities susun dalam bentuk minutes of meeting ni. Ya. Dan ini kalau you perasan, ini duduk dekat mana dalam dia mewakili kotak nombor 6, 7, 8 dalam business model canvas. Jadi ini you boleh isikan. Ya. Dan akhir sekali, saya nak minta 6 bullet point je. Tak payah panjang-panjang. Ya. Kumpulan bincang masing-masing. Apakah 6 perkara bagaimana program growth mindset dan business mindset yang you all dah lalui before this membantu you untuk orang kata apa menjadikan you pemimpin yang lebih baik. Dalam konteks lain, macam mana 2 program ini bantu you untuk you amalkan GP. Especially dalam assignment. Ya. Jadi ini adalah 6 perkara saja. Tak perlu panjang-panjang ya sebab masa tak ada ya. You pilih top 6 saja. Jadi saya rasa last kali saya gunakan borang ni pula. Ini ialah saya nak minta setiap kumpulan saya terangkan apa saya mintanya. Tajuk yang kita nak bincang sini ialah ada tak berlaku shift dari segi macam mana you melihat group assignment you. Dari segi pemikiran terhadap assignment,
perasaan you, pilihan-pilihan you buat, tindakan dan juga result. Ya. Jadi contoh tadi saya katakan macam balik kumpulan 2 pasal branding. Sebelum masa kita mula-mula diberi that assignment sebagai satu kumpulan, apakah fikir-fikir yang timbul di kalangan ahli kumpulan? Contoh katakan fikir apa? Fikir banyak kerja lah, ini luar bidang saya, whatever lah yang you fikir. Rasa apa? Rasa macam rasa blur contohnya, kan? Rasa tak selesa ke apa, just be ini. Kemudian decide apa keputusan. Macam keputusan kita bertangguh-tangguh lah contohnya, decide untuk postpone. Action apa buat? Satu benda pun tak bergerak sebagai contoh. Resultnya apa? Tang tu je. Contohlah kan. Kemudian lepas separuh jalan ni, ada berlaku tak perubahan dari segi pemikiran di kalangan ahli pasukan? You bincanglah sekarang lepas separuh jalan. Sekarang mungkin kata lebih jelas kita ceritalah apa pemikiran yang berlaku dan disebabkan pemikiran itu pula apalah perasaan yang timbul pada ahli kumpulan pada ketika ini. Nyatakan perasaan dia dan kemudian apakah pilihan telah dibuat berdasarkan pemikiran dan perasaan yang timbul. Tuliskan dan kemudian tindakan yang dilakukan dan result bagaimana. Result ni katakan projek mula berjalan, nampakkan hasil, whatever lah you mula kita kurang lebih saja. Jadi di sini nak menunjukkan gunakan stick person, nampak jelas di kalangan you all, nampak perubahan ya daripada before and now. Tapi saya tak katakan mesti semua positif ya. Kalau you rasa ada benda yang tak kena, tulis je lah kan. Nanti kita bincang lah ya. Tapi daripada apa yang saya nampak di kalangan you all, saya nampak frankly saya sebagai facilitator, memang saya nampak ada perubahan lah dari segi pemikiran, perasaan, pilihan dan tindakan you lepas kita dah lalui 2 modul ini. Jadi basically itu saja dia punya apa orang kata dia punya presentation yang saya minta you all presentkan nanti pada 11 bulan 11 nanti ya. Ada lebih kurang 17 slide. Kalau you tak gunakan benefit analysis ada 16 slide saja. Just in case kalau katakan you nak tambah and add some slide untuk menguatkan cerita you ke apa, terpulang pada you. Tapi hodoh-hodoh slide yang saya tunjukkan ni mesti you tunjukkan. Itu saja daripada saya petang ni. Jadi kalau ada soalan boleh kemukakan, kita boleh spend about 5-10 minit untuk jawab soalan. Silakan. Ada soalan? Semua jelas ya? Tuan, X. Ya, silakan X. saya nak clarify. Hmm. Tuan kata satu kumpulan ada 1 jam. Yes, saya. Tapi presentation 30 minit. Saya. Setengah jam lagi kira macam soal jawab lah. Itu kita allocate lah. Kalau tak panjang, kalau tak ada orang tanya, 5 minit je kot. Kan? Okey, faham. Tapi jadual waktu kita bagi ni. Ni. Ya? Okey. Boleh X lah. Saya rasa setengah jam should be Boleh. okay. Sebab saya tak nak you all cakap berjela-jela. Ya? Faham. Because straight to the point je. Ya? Itu saja. Thank you X. Ada yang lain ada soalan ke? Tak ada. Assalamualaikum, Cik Mio. Waalaikumsalam. Siapa tu? Syafiq. Ya, Syafiq. Ya, Silakan. baik. Hmm. Cik Mio, saya nak tanya. Okey, Hmm. kita present assignment group kan. Let's say ada GM yang tak setuju dengan assignment group kami. So, kami kena tukar balik. Macam mana? Kena start pada awal balik lah. Macam tu. Okey, saya nak tanya satu benda. You all dah jumpa mentor you all ke? Belum lagi dah. Syafiq, dah buat discussion dengan mentor ke? Belum. You dah identify mentor ke? Dah identify dah. Okey, sure saya ialah sebelum kita datang coaching nanti Syafiq, ya. You discuss dengan mentor you, ya. Jadi sebab apa? Sebab nantinya bila come to presentation, mentor you should be able to defend you all. Sebab dia dah tahu apa you buat, you know. Dan something like that lah. Jadi itu sebab since you nak ada mentor tempoh hari, jadi get dia ni lah untuk bincang sekali lah, ya. Okey, faham. Terima kasih.
Bagi saya Syafiq kan, kalau nak tukar ke apa ke, saya tak kisah Syafiq. Sebab tumpuan utama saya bukan pada assignment tu. Nampak tak? Tumpuan saya ialah you telah menggunakan alat-alat leadership ni semua ni, alat-alat pengurusan ni semua ni dalam you orang kata apa, dalam you zoom in kepada assignment dia. Ya, kalau katakan lepas nak kena tukar ke apa, to me it doesn't matter kan, sebab bagi saya ialah yang pentingnya lah, bagi saya kalau kata you perlu tukar the assignment, saya rasa itu lagi bagus. Bukan lagi bagus. Maksud saya, you dah buat keputusan tu betul-betul sebab you dah going through all this tapisan bahawa benda tu tak boleh pakai, sebagai contoh, ya, Syafiq. Jadi now nak kena tukarlah, tak ada masalah. Kan? Tapi yang penting, kenapa kita nak tukar tu yang kita perlu jelas. Nampak tak? Syafiq? Ya. Sebab saya punya tumpuan bukan your assignment, as I always say, ya. Sebab tumpuan saya adalah nak melihat you macam mana you guna pakaikan alat-alat yang ada dalam slide. Itu saja. Yeah. And then you macam you articulate diri you, macam you bawa diri you, because that is important. Sebab that's where kita akan tengok sama ada berlaku tak pembelajaran di sini tentang leadership. Okay, Syafiq? Faham. Itu saja. Terima kasih, Syafiq. Apa-apa, Syafiq, kita jumpa dekat coaching nanti kalau ada apa-apa isu lebih yang terperinci. Ya? Okay. Okay, thank you. Yang lain, ada soalan ke? Puan, satu lagi. Saya. Nanti masa katalah grup 1 present, grup 2 dan grup 3 ada sekali ke? Atau slot masing-masing? Sama-sama, sekali semua. Sama-sama ada, okey. X, ini bukan kita nak audit tau. Faham. Ini your sharing ya. Saya tak nak ya. you attend. Saya tak nak you attend. I nak you enjoy je. Okey. Ya. Okay, good. Okay. Terima kasih X. Yang lain ada soalan ke? Cik Mio nak tanya. Ya, Iskandar. Hari yang kita present, Cik Mio cakap 11 bulan 11 kan? Saya. Itu dah fix ke ataupun masih dalam perbincangan lagi? Saya dah beritahu oleh Hasrin, 11 bulan tu MD free. Jadi dia dah lock date tu untuk MD untuk attend di sharing. Kalau Cepat. katalah, kalau ada ahli kumpulan yang tak ada, maksudnya mungkin ada tiba-tiba ada meeting luar ke apa-apa, adakah semua kena ada time tu ataupun wakil juga boleh macam mana? Dia sebaik-baiknya semua ada lah. Sebab apa? Sebab ini sebenarnya dia, kalau you nak tengok daripada my pengalaman yang lepas lah, kalau saya buat sesi ni, banyak betul yang benda baru kita akan jumpa. Ya, jadi rugilah siapa yang tak dapat datang tu. Ya. Apa pun Iskandar, kalau katakan ada isu bab ni, I minta you tolong discuss dengan Hasrin. Ya. Okay. Apa pun you discuss dengan dia, and then termasuk juga sebab apa Iskandar kali ni 11 bulan kita tu akan sambung dengan 12-13 tu dengan modul nombor 3 ya Iskandar. Okay. Sebab boleh kita nak impun kan supaya kita tak ada ambil sangat masa you all. Itu tujuannya ya. Betul. Okey, terima kasih Iskandar. Yes. Okey, kalau tak ada itu saja semua. Thank you so much for your time. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi coaching yang akan datang. Thank you, Tuan. Okey, assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam. Ya.